الحمد لله القائل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, khatib berpesan kepada dirinya dan mengajak kepada sekalian jemaah yang hadir. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah, dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan juga dianugerahkan dengan kejayaan yang sebenar setelah mana kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Khutbah pada tengah hari ini membicarakan satu tajuk: amanah, benarkah ianya semakin terhakis? Dalam mengharungi kehidupan dunia yang semakin mencabar, prinsip dan tuntutan Islam hendaklah terus diamalkan dan dipertahankan. Apa yang menyedihkan, maruah umat Islam hari ini semakin tercadar dan terhakis bila mana terdapat segelintir umat Islam yang diberi amanah tenggelam dalam gelombang kerakusan, mengejar habuan dunia yang bersifat sementara ini. Sejak kebelakangan ini kita sering mendengar kes-kes yang melibatkan umat Islam terpalit dengan amalan rasuah, penyelewengan wang yang diamanahkan, serta ketiadaan integriti. Sifat amanah merupakan satu daripada 4 sifat yang wajib bagi para rasul dan juga para nabi alaihissalatu wassalam. Amanah ke atas setiap umat Islam yang mukallaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah yang sangat besar dan berat, mencakupi semua aspek kehidupan umat di dunia ini. Maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Ahzab ayat 72 yang telah dibacakan di awal khutbah yang bermaksud, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta kepada gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang, tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, perbuatan pecah amanah telah menjangkau bukan sahaja sektor perkhidmatan awam dan swasta, malah telah menyerap
kepada institusi agama juga turut terpalit di dalam gejala ini. Jika ianya tidak ditangani dengan tegas dan segera, nescaya akan terus menular dalam kalangan generasi yang akan datang. Hal ini disebabkan ada segelintir manusia tidak berhati perut dan hanya mementingkan diri sendiri, telah menodai amanah dan kepercayaan yang diberi oleh organisasi ataupun majikan. Perbuatan seumpama ini bukan sahaja memalukan umat Islam seluruhnya, bahkan perbuatan tercela ini turut melanggar tuntutan agama Islam. Hadirin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, khatib mengambil kesempatan di sini untuk mengingatkan pegawai-pegawai daripada agensi-agensi Islam negeri Selangor yang telah diamanahkan menjaga dan mengurus wang umat Islam seperti wang zakat, baitul mal, dana anak yatim, dana infak umat Islam, dana infak jemaah masjid dan surau, serta wang fidyah, diingatkan agar terus memelihara amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan penuh kejujuran. Pegawai yang diamanahkan dengan pengurusan wang ringgit mestilah mempunyai sifat-sifat amanah dan jujur, kerana tugas mereka berurusan dengan harta dan wang ringgit. Hilangnya sifat amanah dari kalangan pegawai bererti terancamlah sumber keuangan Islam bagi memakmurkan kehidupan umat Islam. Takutilah azab dan hukuman Allah yang menanti di alam barzakh dan di akhirat kelak dengan tidak menyeleweng dan mengkhianati amanah yang diberikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, apakah aku bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar. Apabila engkau telah tunaikan zakat itu kepada utusanku, maka engkau telah bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau sudah mendapatkan pahalanya, sedang dosanya ditanggung orang yang menyelewengkan wang zakat tersebut. Riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menunaikan amanah, dan Allah memuji hamba-hambanya yang teguh dalam menjaga amanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Mu'minun ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Shadaqallahul azim. Dan mereka yang menjaga amanah dan janji mereka. Maka marilah sama-sama kita hayati perintah Allah Ta'ala ini, kerana melaksanakan amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang Muslim. Kegagalan kita dalam menjaga amanah dan berlaku tidak jujur dalam melaksanakan tanggungjawab akan menghakis keyakinan masyarakat terhadap institusi agama Islam. Jauhilah sikap yang menganggap kedudukan adalah suatu keistimewaan, menggunakan jawatan dan kuasa untuk mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan biarkan hasatan syaitan dan kerakusan nafsu mengawal diri sehingga sanggup menggadai maruah diri. Bab kata peribahasa Melayu, harapkan pegar, pegar makan padi. Jika umat Islam yang diamanahkan menjaga dan mengurus harta umat Islam sanggup melakukan pengkhianatan dan penipuan, maka pada siapa lagi yang boleh diharapkan untuk menjaga kepentingan umat Islam ini? Oleh itu, amanah merupakan suatu tanggungjawab yang wajib dititik beratkan untuk ditunai dan dijaga dengan baik, meskipun ada kalanya ia tidak semudah seperti yang dituturkan. Apatah lagi apabila melihat peluang dan kesempatan yang terbentang luas di hadapan mata.
Maka beringatlah, jangan kita mempersia-siakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Walaupun nilai amanah itu mungkin kelihatan kecil di mata kita, namun ianya tetap dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib menasihatkan umat Islam yang mengetahui mana-mana pihak yang mengkhianati amanah, maka laporkanlah segera kepada pihak berkuasa agar kita dapat sama-sama membendung gejala buruk ini dari terus merebak dalam masyarakat. Jadilah umat Islam yang sentiasa peka dan menzahirkan penentangan terhadap segala pengkhianatan di depan mata. Pentingnya sifat amanah ini hingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita menunaikan amanah walaupun kepada orang yang telah mengkhianati kita. Inilah sifat sebenar Muslim yang sejati. Ini kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu umatnya saling mengkhianati antara satu sama lain, sehingga akhirnya masyarakat menjadi porak-poranda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man ittamana wa la takun man khana." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Sedangkan perbuatan khianat terhadap orang yang mengkhianati kita pun tidak dibenarkan, maka sudah tentu melakukan khianat terhadap orang yang tidak mengkhianati kita itu lebih jelas lagi dilarang dan ditegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang khianat itu pasti akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka, walaupun di dunia ini dia mungkin terselamat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan ketika selesai perang Khaybar, maka sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba seraya berkata, "Ya Rasulullah, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid." Sehingga mereka melewati seorang lelaki dan berkata, "Si fulan mati syahid." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sekali-kali, sesungguhnya aku melihatnya berada di dalam api neraka akibat sehelai pakaian atau jubah yang dia ambil daripada rampasan perang sebelum dibahagikan." Riwayat Muslim. Jika pakaian atau jubah yang diambil secara khianat, yang mana harganya tidak seberapa itu pun menyebabkan pelakunya dicampakkan ke dalam api neraka, maka bayangkan pula bagaimana keadaan orang yang menggelapkan wang sehingga menjangkau ratusan malah jutaan ringgit nilainya. Hadirin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, mari sama-sama kita mengambil ibrah dan juga pengajaran daripada isi khutbah. Yang pertamanya, umat Islam wajib bersifat amanah dalam melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan, serta yakin diri sentiasa diawasi dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat Islam perlu berpegang teguh dengan akhlak mulia yang merupakan kunci bagi kecemerlangan di dunia dan keselamatan di hari akhirat kelak. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan khianat walau sekecil mana pun amanah yang dipikul, serta bekerjasama untuk membantras salah guna kuasa dan pecah amanah yang berlaku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil.
Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.